Bersama saya Aidana Yan dalam rentasan berita edisi 875 dan antara paparan utama. Semoga ada cahaya di hujung terowong. Selepas berbelanja sakan, dipecahkan pula tabung anak-anak. Menteri tidak wajar terima kerjaan jet pribadi. Kalau orang lain dikatanya menghina dan memalukan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Warkah dari Istana Negara yang memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah bersetuju untuk menerima menghadap Jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat untuk menyerahkan petisyen untuk merayu agar darurat ditamatkan telah sampai ke tangan pengerusinya, Khalid Abdul Samad. Perkara ini disahkan oleh Ahli Parlimen Shah Alam itu dalam satu kenyataan pada 22 April lalu. Walaupun tarikh untuk menghadap belum lagi ditentukan, kami yakin satu tarikh akan ditetapkan seberapa segera untuk membolehkan kami semua menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan petisyen rayuan tersebut. Kesan buruk darurat semakin ketara hari ke hari, ujar Khalid. Warkah dari Istana Negara itu telah ditandatangani oleh Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Agong Kolonel Bersara Datuk Nazim bin Muhammad Alim. Khalid sebagai pengerusi jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan Yang di-Pertuan Agong. Proklamasi darurat diumumkan pada 11 Januari 2021 di negara ini sehingga 1 Ogos ataupun sehingga gelombang COVID-19 sekarang reda. Susulan proklamasi darurat tersebut, sidang parlimen telah digantung dan tindakan eksekutif tidak dapat dipersoalkan menerusi perbahasan untuk semak imbang. Pada masa yang sama, sehingga ke hari ini, masih belum nampak tanda-tanda wabak ini akan reda. Usaha menyerahkan petisyen tersebut dilakukan selepas satu persidangan media yang menampilkan 3 orang pakar ekonomi iaitu Profesor Dr. Jomo K. Sundaram, Dr. Mohamed Abdul Khalid dan Dr. Nung Sari Ahmad Radi yang mengupas persoalan sama ada darurat memudaratkan ekonomi. Dalam persidangan media tersebut, ketiga-tiga pakar ekonomi sependapat bahawa darurat tidak perlu untuk menangani isu pandemik COVID-19 kerana prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dikuatkuasakan. Malah darurat didakwa memudaratkan ekonomi kerana menjejaskan keyakinan pelabur sehingga mereka memilih untuk berpindah ke negara jiran. Justru, tidaklah keterlaluan jika darurat ini dilihat hanya untuk mengelak parlimen daripada bersidang kerana wujud persoalan tentang bilangan sebenar sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri Malaysia. Malah, proklamasi darurat kini dilihat sebagai usaha Muhyiddin meluluskan apa-apa undang-undang tanpa perbahasan di parlimen, termasuk menggunakan dana negara secara sewenang-wenangnya. Selain kesan pada ekonomi, proklamasi darurat juga dibantah oleh Majlis Peguam Malaysia kerana menurut badan itu, beberapa peruntukan yang berkaitan dengan proklamasi darurat terlalu luas dan tidak selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Pada 17 April lalu, Majlis Peguam Malaysia memfailkan tindakan undang-undang terhadap kerajaan bagi membatalkan beberapa bahagian dalam ordinan darurat itu. Ordinan darurat menyebabkan banyak kuasa diberikan kepada eksekutif, manakala perlindungan perlembagaan seperti semakan dan kebertanggungjawab parlimen dikurangkan. Dalam apa juga keadaan, rakyat tidak boleh dinafikan perlindungan asas dan perlindungan prosedural seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan kita, kata Presiden Majlis Peguam Malaysia, AG Khalidas dalam kenyataannya. Darurat bersifat antidemokratik dan secara efektif menggantung kedaulatan undang-undang. Ia umpama menghumban rakyat ke dalam terowong gelap yang tidak diketahui di manakah penghujungnya.
Kerajaan meluluskan pindaan ke atas Akta Kumpulan Wang Amanah Negara KWAN 1988 Akta 339 yang membolehkan dana daripada kumpulan itu digunakan bagi tujuan pemerolehan dan apa-apa perbelanjaan berhubung vaksin. Ini berdasarkan Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021 melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang disiarkan Jabatan Peguam Negara. Ordinan tersebut dipinda dengan memasukkan subsection baharu ke dalam Seksyen 6 yang telah dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah pada 14 April lalu menurut Fasal -2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Subsection baharu ini menyatakan pemerolehan vaksin dan apa-apa perbelanjaan yang dilakukan berhubung dengan vaksin bagi suatu wabak apa-apa penyakit berjangkit sebagaimana yang dinyatakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. KWAN merupakan dana simpanan yang dikutip dari hasil alam negara yang dianggarkan berjumlah melebihi 16 bilion ringgit. Wajarkah kerajaan mengeluarkan dana daripada kumpulan itu untuk digunakan bagi tujuan pemerolehan vaksin dan apa-apa perbelanjaan berhubung vaksin? Mengulas mengenai kenyataan media, Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan pada 20 April 2021, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Muhammad Hanifah Maidin berkata beliau tidak pasti sama ada tindakan kerajaan tepuk atap ini mampu meyakinkan rakyat ataupun makin menambahkan lagi kebencian rakyat. Saya juga tidak begitu pasti adakah kenyataan itu berpotensi untuk dilabelkan sebagai lawak jenaka teristimewa abad ini, sindirnya. Muhammad Hanifah yang juga bekas Timbalan Menteri Undang-Undang juga bertanya kepada Taqiyuddin, adakah YB Menteri Undang-Undang tidak merasa bersalah ataupun berdosa membiarkan wang rakyat di dalam kumpulan wang amanah negara tersebut boleh digunakan sewenang-wenangnya tanpa perlu terlebih dahulu ianya tertakluk kepada satu proses seimbang yang rigid di Parlimen. Dana KWAN merupakan simpanan untuk generasi masa hadapan. Mengambil dana dari KWAN umpama memecahkan tabung anak-anak setelah ibu bapa melakukan pembaziran dalam perbelanjaan. Kerajaan tebuk atap mempunyai seramai 70 orang menteri dan timbalan menteri termasuk Perdana Menteri dan 3 orang duta khas bertaraf menteri. Hanya beberapa menteri sahaja yang kelihatan. Selebihnya hilang dari radar termasuk duta khas ke China dan Asia Timur. Sementara itu, duta khas ke Timur Tengah duduk di rumah sambil menulis di Facebook tentang integriti tanpa rasa malu bahawa beliau sendiri berada dalam gerombolan yang dipersoalkan integritinya. Untuk menambah garam pada luka rakyat, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengaku kerajaan tidak ada banyak wang baru sahaja melantik seorang timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Pelantikan ini dibuat walaupun kerajaan tahu sektor pelancongan sedang tergantung di zaman darurat dan COVID-19. Namun kerajaan tebuk atap tidak rasa bersalah melantik Setiausaha Agong Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah, Datuk Guan Di semata-mata untuk memenuhi agenda Scheme of Things. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut mengecam Kerajaan Perikatan Nasional yang disokong oleh partinya sendiri. Walaupun had hutang 60% diluluskan Parlimen telah mencecah pada paras 62.2% setakat akhir tahun 2020, namun Kerajaan Perikatan Nasional masih membuat pinjaman baharu sebanyak 73.5 bilion ringgit dalam tempoh darurat setakat ini bagi tahun 2021, katanya menerusi satu tulisan di Facebooknya. Sekarang, apa kata Profesor Ekonomi separuh masa yang begitu kuat mengampu kerajaan tebuk atap bahawa kononnya pelbagai pakej rangsangan untuk membantu kelangsungan hidup rakyat dan menjana semula ekonomi domestik berada di landasan yang betul? Kalau langkah Perikatan Nasional untuk memacu ekonomi negara itu betul, kenapa perlu korek dana dari KWAN untuk urusan COVID-19? Jika dana dari KWAN habis, nak korek dari mana lagi? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, lawatan kerjanya ke Arab Saudi yang bermula ditaja sepenuhnya Liga Dunia Islam MWL. Zulkifli turut menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa beliau menyalahgunakan dana kerajaan ketika melakukan lawatan itu. Saya menaiki penerbangan Saudia Airlines dari Kuala Lumpur ke Riyadh sama seperti penumpang lain.
Penerbangan dari Riyadh ke Madinah seperti dalam video itu diuruskan sepenuhnya oleh MWL, katanya seperti dipetik bernama. Zulkifli berkata beliau dijemput untuk ke Madinah dengan menaiki pesawat khas sejurus selepas Gubernur Madinah Putera Faisal bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengetahui bahawa beliau seorang menteri berkelulusan Universiti Islam Madinah. Mengulas mengenainya, bekas Menteri Agama Pakatan Harapan, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, beliau hanya menaiki penerbangan komersial dalam seluruh perjalanan ketika pergi ke Makkah dan di Riyadh. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli hanyalah fenomena yang Allah tunjukkan sejauh manakah ketulusan Kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerana beliau dengki sebab tak dapat. Mujahid berkata beliau melihat pada sisi dan kacamata integriti. Integriti yang kita pegang kalau pergi ke luar negara mesti ikut prosedur. Yang boleh ikut kita hanya seorang pegawai sahaja, ujar Mujahid. Beliau menjelaskan tidak ada satu entourage rombongan besar yang turut melibatkan kartel umrah dan haji yang menikmati kemudahan dari kementerian. Mereka yang turut serta pula diketahui ada kepentingan. Beliau berkata demikian dalam temubual Kerajaan Gagal Penjajaran PRU15, Apa Pilihan Rakyat yang disiarkan di Facebook baru-baru ini. Sementara itu, bekas Presiden Transparency International Malaysia, Raymond Navaratnam dan Pengarah Eksekutif Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 Cynthia Gabriel berkata, Zulkifli sepatutnya menolak tajaan penerbangan dari Riyadh ke Madinah. Raymond berkata penerbangan yang ditaja adalah satu contoh permulaan yang buruk. Dengan kata mudah, jika menteri itu hanya penjaja, beliau takkan ditawarkan tajaan. Jadi kenapa beliau boleh mendapat tajaan? Kerana pangkatnya. Salah guna pangkat bererti menggunakan jawatan rasmi untuk kepentingan sendiri. Mengikut definisi itu, beliau telah melakukan kesalahan, kata Raymond dipetik Free Malaysia Today. Beliau menggesa kerajaan supaya mengeluarkan garis panduan yang jelas mengenai pemberian seperti itu dan ia perlu dikuatkuasakan. Raymond yang juga bekas timbalan Ketua Setiausaha Pembendaharaan berkata, penjawat awam pada zamannya hanya dibenarkan menerima hadiah paling mahal bernilai RM25. Dalam kes ini, hadiah tersebut bukanlah berlebihan. Bukannya beliau menerima wang atau diberikan kapal terbang. Tapi dari segi prinsip, ia salah. Perlu ada had, tiada pengecualian. Beritahu dengan sopan, tak boleh terima kerana ia bertentangan dengan dasar kerajaan. Kerajaan negara lain akan menghormati beliau kerana berprinsip, kata Raymond. Cynthia pula berkata Zulkifli kini perlu membuktikan bahawa tiada balasan diharapkan melalui penajaan penerbangan mewah itu. Sektor perniagaan dan korporat juga sekarang harus sedar bahawa Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berkuat kuasa dan syarikat boleh dikenakan tindakan sekiranya terbukti terbabit dengan rasuah. Penerbangan yang ditaja boleh menjadi satu bentuk rasuah sekiranya ada situasi quid pro quo, iaitu apabila penaja mengharapkan balasan, kata Cynthia. Takkan orang alim begitu naif sehingga terlalai yang boleh menimbulkan fitnah? Bagaimana integriti seorang menteri agama boleh dipertikaikan? Walaupun episod itu sudah berlalu, ia tetap menjadi titik hitam yang mencacatkan pembangunan Islam di negara ini. Ianya amat memalukan. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari membuat laporan polis terhadap pengguna Facebook atas nama Fahmi Reza kerana dikatakan menghina Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Timbalan Ketua Pemuda PAS itu berkata, Fahmi Reza memuat naik satu hantaran yang menghina Raja Permaisuri Agong dengan menulis, "This is dengki ke?" Walaupun tajuknya ringkas, pada saya ia mempunyai niat untuk menghina Raja Permaisuri Agong, katanya dipetik media. Menurut Ahmad Fadli, sepanjang pemantauannya terhadap Fahmi Reza, beliau sudah banyak membuat lakaran kartun agak mengusik sensitiviti perkauman dan agama. Ini adalah had maksimum dan beliau tidak sepatutnya melakukan sehingga ke tahap menghina institusi beraja seperti ini, ujar Ahmad Fadli. Justru, beliau memohon pihak polis membuka kertas siasatan dan mengheret Fahmi Reza ke muka pengadilan supaya pembuatan menghina secara keterlaluan itu dapat dielak dan menjadi pengajaran kepada pengguna Facebook yang lain. Walaupun ini negara demokrasi dan kita bebas bersuara untuk menyatakan hak dan sebagainya, ada had dan batasannya. Tidak boleh mengusik sensitiviti perkauman dan agama, apatah lagi menghina apa yang menjadi tunjang dalam perlembagaan iaitu institusi beraja. Jadi, ini satu pengajaran sepatutnya boleh diambil tindakan oleh pihak PDRM dan kalau kita tidak bertahankan, saya kira ini satu perkara yang sangat memalukan.
Katanya, baguslah Ahmad Fadli memiliki kesedaran yang tinggi untuk mempertahankan institusi raja dan demokrasi. Jom Channel setuju, media sosial bukanlah tempat untuk menghina sesiapa, tidak kira orang kenamaan ataupun rakyat biasa. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin bertanya, adakah kecaman menghina institusi raja itu hanya ditempelkan pada orang biasa sahaja? Bagaimana kalau yang menghina itu pemimpin parti? Contohnya, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, Razman Zakaria. Ingat lagi tak? Ketika Razman ingkar titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk menghadap baginda, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Iman berkata, kononnya salah faham dan silap maklumat. Tidak timbul soal dahaka ataupun tidak, kerana sesuatu kemelut politik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya sesuatu juzuk untuk membuat penilaian, katanya. Selepas menyedari kesan daripada tindakan mereka iaitu tidak mendapat jawatan Exco Perak, ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri PAS itu mengutus surat memohon ampun daripada baginda. Apa alasan yang diberi PAS kerana tidak muncul di istana pada 8 Disember lalu? Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan pula berkata, PAS sentiasa memastikan selayaknya sebarang urusan yang berkaitan dengannya perlu ditekuni dengan penuh teliti dan beradab. Adapun dalam hal kehadiran di Istana Perak, disebabkan PAS tidak mahu terkhilaf dalam membuat keputusan terutamanya jika ianya bersabit dengan titah duli Yang Maha Mulia Sultan, maka PAS mengarahkan semua ahli Dewan Undangan Negeri PAS untuk hadir ke istana setelah menerima titah menghadap duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, ujarnya dalam satu kenyataan dipetik Harkah Daily. Namun, pimpinan PAS sedikit pun tidak menunjukkan kekesalan kerana menghina tahap derhaka titah Sultan Nazrin. Malah mereka mengulanginya apabila enggan membuka pintu Dewan Rakyat walaupun Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah bertitah Parlimen boleh bersidang semasa darurat berkuat kuasa. Taqiyuddin mendakwa kononnya perjalanan pentadbiran negara tetap lancar tanpa sebarang masalah biarpun Parlimen tidak bersidang. Kalau berjalan lancar, kenapa sampai sanggup mengambil dana dari kumpulan wang amanah negara KWAN untuk digunakan bagi tujuan pemerolehan dan apa-apa perbelanjaan berhubung vaksin? Sebagai ingatan kepada pemimpin PAS yang hanya nampak salah orang lain, Jom Channel ingin menarik perhatian kepada titah Sultan Nazrin. Rakyat jelata terutamanya dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Baginda mengingatkan pemimpin tidak perlu menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud. Titah baginda, Jom Channel tidak menyokong mana-mana pihak yang menghina individu lain. Ini termasuk pihak yang menghina pengamal media dan mengumpamakan mereka sebagai iblis. Justru, tuan-tuan sendiri fikirlah, tidakkah kelakuan pemimpin-pemimpin PAS ini secara terang menghina institusi raja dan lebih memalukan? Ingatlah, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak.